A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli amma ba'd. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wa tadhakkur at-tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalat alal khair ibtiga wajhillah mardati wa qudbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas izin, rahmat dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam program Malaysia Quran Hour. Sempurna bagi kita meraihkan kita berada di ambang sehari sebelum kita menyambut hari kebangsaan kita pada tahun ini untuk menzahirkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Namun nak kita bicarakan pada hari ini sempena Malaysia Quran Hour ini tentang bagaimana pengisian-pengisian kemerdekaan itu dapat kita ambil, dapat kita cedok daripada kalamullah untuk diambil sebagai satu pegangan bagi orang Islam, khususnya kita di Malaysia ini. Baik, kalau di negeri Johor hari ini cuacanya dingin, sejuk daripada subuh tadi hujan. Jadi mudah-mudahan dalam suasana yang dingin ini selama tempoh 1 jam bersama dengan saya dapatlah kita sedikit menghangatkan pemahaman kita dan pengisian kita dalam Quran Hour ini. Baik, bagi Malaysian Quran Hour pada kali ini, dia akan membicarakan tentang 3 motivasi daripada surah Al-Muluk, surah yang telah kita bicarakan dalam World Quran Hour pada bulan Ramadan yang lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, masih juga bersama dengan saya, alhamdulillah kali ini. Cuma pada kali ini kita tidaklah membahaskan secara tadabburnya surah yang penuh, cuma kita mengambil yang telah kita, kalau tuan-tuan ada dia punya lekat ini ataupun bersama dengan tuan-tuan, tentang 3 perkara ataupun 3 motivasi, dipanggil sebagai satu wrapping yang dapat kita ambil daripada surah Al-Muluk. Kemudian selepas daripada itu kita akan berkongsi tentang 7 formula yang digariskan daripada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surah pilihan daripada ayat-ayatnya untuk kita sama-sama melihat bagaimana dapat kita ambil untuk kemerdekaan yang akan kita sambut ini adalah bahagian daripada kemerdekaan jiwa seorang hamba yang lebih dekat kepada Tuhannya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, 3 motivasi daripada surah Al-Muluk. Kalau kita bicarakan yang lepas tentang surah Al-Muluk, kita dapat faham tentang bagaimana surah ini adalah satu surah yang sangat banyak manfaatnya, dan orang yang mentadabbur surah ini akan memahami bahawa surah ini adalah bahagian daripada perkara yang Allah gariskan kepada seorang mukmin tentang peringatan tujuan hidupnya di dunia. Kan dikatakan bahawa diciptakan penghidupan ini adalah untuk melihat siapa di kalangan kita ini yang paling baik amal solehnya, diberikan ujian, diberikan kenikmatan kehidupan. Daripada banyak tentang kehidupan itu, siapa yang dapat keluar daripada dunia ini, meninggalkan dunia sebagai orang yang faza, fauzan azima, jadi sebagai orang yang berjaya. Baik, ada 3 poin kita. Yang pertama, tentang surah Al-Muluk. Yang pertama, tentang keberkatan. Keberkatan, memastikan keberkatan dalam amalan dan dalam pekerjaan orang yang mengamalkan surah Al-Muluk. Biasanya surah Al-Muluk ni kita baca bila? Sunnahnya kita baca sebelum kita tidur, sebagai satu teman kita untuk kita tidur dalam keadaan kita mati kecil, dan mudah-mudahan menjadi peneman dan pembela kita dalam kubur nanti ketika kita mati yang sebenar. Mati besar lah kata orang. Baik, adalah kerana apa? Yang pertama, memastikan keberkatan dan amalan dalam pekerjaan. Baik, yang kita nak cari dalam hidup ini adalah nilaian akhirnya tentang keberkatan. Cari rezeki untuk akhirnya dapat rezeki yang berkat. Panjang usia, umurnya dalam keberkatan. Diberikan anak, mudah-mudahan dengan anak itu menjadi berkat. Dengan ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu yang berkat itu begini-begini tujuannya. Kita nak minta masa
Mudah-mudahan dengan berkat masa itu banyak manfaat yang boleh kita buat. Jadi apa sahaja amalan seorang mukmin pada seharian hidupnya itu ternyata berhajatkan lebih kepada keberkatan, baik dalam pekerjaan ataupun dalam amalan. Sebab itu berkat ini, kalau dia pergi kata Syekh Syarawi, dia kata apa, berkat ini perkara yang kita tak nampak, tapi ajaibnya kalau dia pergi pada masa itu jadi sangat cukup untuk kita beribadah, cukup untuk kita selesaikan urusan kita. Kita boleh bahagikan urusan dunia kita sekian-sekian, urusan akhirat kita sekian-sekian, nak berzikir sekian-sekian, nak hantar anak sekolah sekian-sekian. Masa itu kalau berkat, kita banyak boleh buat manfaatnya. Kan ada orang satu hari tu dia rasa macam tak cukup nak buat apa-apa kan, kelang kabut hidupnya kerana tidak ada keberkatan pada masa itu. Kalau jatuh berkat itu pada rezeki yang cukup untuk dia, yang halal, yang tidak menyusahkan diri dia, walaupun gajinya mungkin sedikit kecil, tetapi cukup untuk menyuapkan sesuatu yang halal untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, urusan-urusan dunia dan sebagainya, bahkan ada lebihan untuk dia bersedekah. Kita kalau ada banyak duit, tapi rasa risau untuk sedekah, kita kena check kita punya harta tu. Kan? Biasanya antara tanda-tanda rezeki yang barakah ini, ada rasa lapang untuk kita asingkan, untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So yang pertama tentang keberkatan, surah Al-Muluk ni lah. Maksudnya apa? Dari segi kerja kita, dari segi amalan kita, kita kena tahu yang kita cari akhirnya bukan pangkat yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan gaji yang besar, bukan amalan yang banyak. Semua itu boleh kita dapatkan, tetapi asbab yang paling utama adalah mencari keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu tanpa berkat bagaikan badan tanpa nyawa. Ada tetapi tidak mempunyai roh untuk kita menikmatinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Muluk ini mengingatkan kita kepada kematian. Daripada awal sahaja surah Al-Muluk ini dibuka menceritakan tentang bagaimana kehidupan dan kematian itu diciptakan. Allah boleh menciptakan kita kehidupan tanpa kematian. Contohnya ketika Allah menciptakan Adam AS di syurga, ciptaan itu kalau tak ditakdirkan apa yang terjadi dengan apa yang terjadi tersebut, maka manusia akan hidup untuk selamanya. Boleh ke hidup tak mati? Boleh. Dalam surah A'la, nanti kita akan bicarakan surah A'la. Kan? Ada ayat yang mengatakan bahawa dia tidak hidup dan tidak mati. Dan kehidupan di akhirat itu tidak ada kematian. Tetapi kehidupan di dunia, kenapa Allah ciptakan hidup daripada mati kepada hidup, kemudian mati semula sebelum menuju ke negeri akhirat. Hidup dan mati itu untuk menjadikan kita orang yang beringat. Hiduplah selama mana nak hidup. Cintailah apa pun yang kita nak cintai. Kasihilah apa yang pun kita nak kasihi. Buatlah apa yang kita nak buat. Ingat, kejadian seorang manusia itu akan diakhiri dengan hari terakhirnya dan dia akan mati. Orang nak mati pun mati. Orang tak nak mati pun mati. Orang kalau dengar ustaz-ustaz cerita kan, yang gali kubur pun mati, yang doktor pun mati, itulah istilahnya, semua orang mati. Raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang besar mati, orang kecil mati. Syarat mati bukan sakit, bukan tua. Syarat mati adalah hidup. Jadi orang yang bernyawa, dia kena tahu bahawa akan tiba satu hari dia akan bertemu dengan malaikatul maut di hadapan matanya, menandakan bahawa itu adalah hari terakhir dia hidup di atas muka bumi, dan mati itu nanti kelak akan menjalani satu kehidupan yang panjang untuk dihitung. Maka orang yang baca surah Muluk, dia kena tahu bahawa setiap yang ada ini ada pengakhirannya. Kita beli kereta pun ada rosak, kita beli makanan pun ada habis dan basinya, barang-barang kita juga ada expirednya. Maka kalau semua yang kita lihat ini ada penghujungnya, diri kita sendiri pastinya ada penamatnya. Jadi poin yang kedua, tadi yang pertama keberkatan, hidup nak kena cari berkat. Untuk apa? Untuk kita tahu bahawa hidup ini tentang kematian, meningkatkan kualiti dan produktiviti, dan berdoa sedia untuk mati pada bila-bila masa. Orang yang bersedia untuk pulang ke negeri abadi ini, dia akan mempersiapkan persiapan yang lebih banyak. Dan saya ceritakan tentang dua orang pendatang asing. Ini contoh saja ya. Seorang daripada Indonesia, seorang daripada Bangladesh. Ini contoh. Datang asing lah je, tak ada permit.
Maaf lah kalau ada yang terasa. Tapi ini contoh saja. Kerja daripada Indonesia ni, dia sampai saja negara kita ni, Malaysia ni, kan, tujuan asalnya nak kerja. Tapi dia tak kerja. Kan, dia kerja dapat duit, dia berjoli, sepatutnya dia kena cari kerja, hantar duit kat kampung. Kan, nak buat rumah ke dan sebagainya lah. Sebab dia tak selama-lamanya dia dekat sini. Tapi dia sampai Malaysia ni, dia tak kerja betul-betul, tak kumpul duit dan sebagainya. Jadi dia ni berpoya-poya, tak hantar duit kat kampung, orang kampung pun susah, simpanan pun tak ada, tanah kat kampung pun tergadai, tak boleh beli dan sebagainya. Seorang lagi ni daripada Bangladesh, memang dia sampai Malaysia saja, dia kerja. Apa kerja dia tak buat? Potong rumput dia buat, jual kapet dia jual petai pun dia buat, jual aiskrim pun dia buat. Semua benda dia buat. Dapat duit hantar kampung, dapat duit hantar kampung. Satu hari immigration ras. Dua kena tangkap. Apa kata pendatang asing daripada Indonesia ni? Dia kata habislah saya pak. Kan saya sudah berapa tahun di sini tak pernah kirim wang ke Indonesia. Kan habislah saya, kan hutang tak dapat bayar, kat kampung pun tak ada hasil, ni kena hantar balik, tak tahulah kena blacklist nama, tak tahu bila boleh masuk lagi. Yang Bangladesh ni, seorang ni dia kata apa? Wah, sudah cukup bagus pak. Itu Indonesia. Dan sudah cukup bagus bang. Kan kurang-kurangnya saya pulang, saya balik, tiket saya sudah free dia kata. Kan sebab apa? Dia suka untuk balik sebab apa? Dah ada simpanan yang dia yakin akan menyenangkan dia kelak dekat negeri abadi dia. Macam tu juga kita. Kita datang hanya untuk menumpang. Jadi orang yang bersedia dengan kematian, dia akan buat simpanan-simpanan dia. Agar dia pulang dalam keadaan hati dia tenang. Dia suka untuk jumpa dengan Allah dan Allah suka untuk jumpa dengan dia. Dan poin yang ketiga adalah ahsanul amala, iaitu berbuat kebaikan dan berbuat baik. Menjadi mukmin profesional dengan cita-cita dan hala tuju menjadi lebih baik pada setiap hari. Orang mukmin itu kan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Kita masih lagi di bulan Muharram ya tuan-tuan, sedang penonton, yang mana terkenal dengan bulan Muharram ini dengan roh hijrah itu. Kan sambutan ma'al hijrah dan sebagainya. Sebagai satu hala tuju dalam perjalanan kita ini, tak kira lah berapa tahun Allah pinjamkan pada kita usia, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, untuk kita berjalan di atas muka bumi ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Setiap hari itu ada nilai tambah kita untuk kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik agar perjalanan dan langkah terakhir kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Kerana apa? Kebaikan itu dihitung bukan hanya pada matlamatnya, ia dihitung daripada langkah-langkah yang kita lalui sebelum kita menuju kepada kebaikan tersebut. 3 poin. Kita ada pilihan tuan-tuan, nak pergi sebagai orang yang baik, meninggalkan sesuatu yang baik, ataupun pergi sebagai orang yang takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 poin dalam surah Mulk untuk sisi yang pertama ini, iaitu keberkatan dalam hidup yang harus kita cari, baik dalam pekerjaan, dalam amalan kita, dalam berkeluarga kita. Yang pertama, berkat. Pesan dengan anak-anak dalam hidup ini, berkat yang kita cari. Yang kedua, tentang ingat kepada kematian, hiduplah macam mana kita nak hidup. Sayanglah siapa pun yang kita nak sayang. Buatlah apa pun yang kita nak buat. Tapi ingat, kita ini ada hari terakhir dan penghujungnya, iaitu kematian. Maka bersedialah untuk bertemu dengan hari tersebut. Pastikan kita pulang dalam keadaan kita suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pada hari kelahiran kita, kita menangis, orang ketawa. Jadi pastikan pada hari kita kembali kepada Allah, saat orang menangis dengan pemergian kita, kita pun tertawa tersenyum saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ahsanul amala, melakukan banyak kebaikan, banyak kebajikan yang kita lakukan. Kan kita kan banyak tengok contoh-contoh kematian baru-baru ni, kita negara kehilangan dalam berita yang cukup besar dan viral, kehilangan seorang artis, Siti Sarah kan almarhumah Siti Sarah. Dia pergi itu dalam keadaan terkena wabak COVID, meninggal dunia dalam keadaan baru selepas bersalin anak. Setelah kematiannya disebut-sebut tentang kebaikan, ahsanul amal, apa yang dia buat, suka sedekah, suka begini, suka begini. Begitu. Bukan yang kita nak tu pujian orang, tak, tetapi apa yang kita tinggalkan. Kebaikan yang kita buat itu, dia tidak sekadar bermanfaat kepada kita, tetapi juga memberi manfaat kepada orang yang kita tinggalkan,
sama ada sebelum pemergian kita ataupun selepas daripada pemergian kita. Kita pilih tentang bagaimana cara, jalan yang kita nak pilih. So kita dapat view itu daripada surah Al-Muluk. Jadi kalau alang-alang memang setiap hari sebelum tidur baca surah Muluk, jangan lupa tadabbur, baca tafsirannya, maka kita akan renew tidur, baca Muluk, esok pagi kita akan bangun sebagai orang yang baru. Jadi 3 poin tadi telah kita selesaikan. Maka kita masuk pada sesi yang kedua, iaitu 7 formula kejayaan daripada surah Musabbihat. Kita telah memilih beberapa surah untuk kita gali formula kejayaan. Kan orang merdeka ni kalau tak kerana pengorbanan orang dahulu, formula-formula nak merdeka ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah dan sejarah kemerdekaan tanah air kita ini, sorotannya panjang. Formula jalan, haluan kanan ada, haluan kiri ada, diplomatik ada, secara radikal ada, macam-macam cara dan formula. Maka apa formula terbaik? Dan kita gariskan 7 formula kejayaan daripada surah Al-Quran. Kita ada surah Al-Isra'. Kalau tuan-tuan ada bersama dengan tuan-tuan mushaf, juga boleh tengok sama-sama. Kalau kita tengok, kita ada surah Al-Isra' ayat 1 hingga 5, kita ada surah Al-Hadid ayat 1 hingga 5, kita ada surah Al-Hasyr 1 hingga 5, surah Al-Hasyr juga ayat 18 hingga 21, kemudian ayat surah As-Saff ayat 1 hingga 6, ayat surah As-Saff juga ayat 10 hingga 13, surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 5, surah At-Taghabun 1 hingga 6 dan surah Al-A'la 1 hingga 19. Dalam tempoh saya ingat lebih kurang 45 minit ini, boleh kita sama-sama tadabbur melihat apakah yang ada di dalam surah tersebut. Baik, kalau tuan-tuan ada, kalau saya boleh tunjuk lah ya, saya ingat dalam WhatsApp kita ada benda-benda ni. Saya boleh rujuk juga kalau di sini ada 7 formula. Kalau ada bersama dengan tuan-tuan di WhatsApp ke di Facebook tu boleh tengok. Baik, yang pertama surah Al-Isra'. Kita baca dulu yang ada di kita punya plakat kita ini. Yang pertama formulanya apa? Barakah. Tunduk, yakni merendah diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih memuji Allah agar diberi keberkatan untuk diri, keluarga, masyarakat dan rakyat Malaysia umumnya, serta melakukan dan menyebarkan kebaikan. Dimulakan surah ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuji dirinya dengan selayaknya. Dia memang maha berkuasa dan maha agung. Maka sebagai satu dalil untuk kita sebagai hamba-Nya, pengabdian kita, antara tanda-tanda pengabdian seorang hamba adalah dengan banyak memuji kepada Tuhan-Nya. Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad lah ya. Ada gelaran Nabi Muhammad ini, ada yang panggilnya Muhammad, ada yang panggilnya Ahmad. Dan Muhammad itu yang paling banyak dipuji. Ahmad itu yang paling banyak memuji Tuhan-Nya. Maka sebagai seorang hamba, selayaknya kita merendahkan diri dan memuji-muji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana zikir yang kita lakukan, pujian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberi kesan dalam kehidupan kita dan keluarga. Baik, ada 3 poin yang saya nak bawakan dalam surah Al-Isra' ayat 1 hingga 5. Yang pertama, kekuasaan Allah dalam melakukan perkara yang boleh diterima manusia ataupun tidak, peristiwa Isra' Mi'raj. Allah kalau nak buat, tak perlu melihat manusia boleh terima ke tidak. Sedangkan ketika itu dalam suasana yang genting, ketika awal-awal permulaan Islam, untuk Nabi nak bawa Islam ni biar orang Quraisy boleh terima. Tapi Allah laksanakan satu perjalanan yang tidak langsung boleh diterima oleh akal manusia. Nak beritahu betapa besar dan agungnya kekuasaan Allah, tidak berhajat kepada manusia faham ataupun tidak. Jadi orang yang faham hakikat ini nak beritahu betapa lemahnya kita. Kan? Sampaikan kita ini tidak boleh memahami tentang bagaimana perjalanan agung tersebut. Bukan hanya jarak yang jauh, masa yang sangat singkat. Sebagai mengatakan kalau Nabi ketika Isra' Mi'raj tu terlanggarlah sehelai daun, daun tu bergoyang. Sebelum daun tu berhenti bergoyang, Nabi dah balik semula. Nabi pergi dalam keadaan tilam Nabi tu hangat baru bangun daripada tidur. Kata Nabi, bila aku patah balik, tilam tu masih lagi hangat. Dia benar-benar mencabar dan mencari akal manusia. Jadi orang yang faham tentang surah Isra' bila dia baca, lebih menandakan bahawa diri dia sangat lemah sebagai makhluk yang sangat kecil dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, peringkat tertinggi seorang manusia apabila dia merasai nikmat sebagai seorang hamba. Penghambaan yang paling tinggi.
Kalau di kalangan manusia, hamba ini yang paling rendah dan yang paling hina. Tidak ada harga diri. Dan tidak boleh buat keputusan, melainkan dengan izin tuannya. Tetapi untuk di sisi Allah, kalimah abdun, hamba itu adalah kalimah peringkat tertinggi seorang hamba. Cukuplah kita itu kalau tak ada apa-apa gelaran, saya tak ada datuk, tak ada Tan Sri, tak ada doktor, tak ada Puan Sri, tak ada datin, tak ada, semua profesor, semua tak ada. Kan? Kata Allah Subhanahu, kata para ulama, berbanggalah apabila kita itu mendapat gelaran Abdullah. Kita ini adalah hamba kepada satu zat yang maha berkuasa, dan cukuplah kebanggaan dan kemuliaan bagi diri seorang hamba apabila Tuhan yang memanggilnya sebagai Abdun. Allah mengiktiraf kita sebagai seorang hamba, yang hamba itu bukan sebarang hamba, hamba kepada yang maha besar dan yang maha berkuasa. Tingkat tertinggi seorang manusia adalah ketika dia mengetahui hakikat bahawa dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, peringatan Allah terhadap Bani Israel akan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Bani Israel ni apa yang Allah tak bagi? Kan? Kenikmatan kepada mereka luar biasa. Hampir seluruh nabi yang pernah diutuskan, itu diutuskan kepada Bani Israel. Kalau kita ada kitab Samawi yang 4 ini, 3 daripadanya itu diberikan kepada Bani Israel. Nabi-nabi, hidangan daripada langit, diselamatkan daripada Firaun dengan terbelah lautan. Umat yang mana lagi yang mendapat nikmat begini? Bani Israel, Allah curahkan semua kenikmatan. Allah sebut dalam Quran kan, ingatlah ketika kami beri kalian nikmat yang berbagai, yang banyak, tetapi sayangnya diutuskan kitab-kitab dan nabi-nabi. Nabi-nabi mereka bunuh. Dikatakan mereka ni punya biasa bunuh nabi. Pagi tu sebelum pergi kerja, bunuh nabi dulu. Nabi-nabi. Tengah hari pergi berniaga dekat pasar. Biasanya bunuh nabi ni. Kan? Bukan bunuh orang, bunuh dah salah. Dia ni bunuh nabi. Kitab-kitab diberikan kepada mereka, mereka selewengkan segala nikmat. Mereka minta manna dan salwa, minta makanan daripada syurga, minta burung, minta air, Allah bagi. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, mereka akhirnya tidak menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah surah Al-Hadid. Ini surah Al-Hadid. Tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa lebih bersemangat untuk bekerja dan berjaya membangunkan Malaysia, kerana kita menyedari bahawa hakikat setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Al-Hadid ini tentang kematian. Okey. Maksudnya apa? Kalau kita tahu kita punya masa tak banyak. Kalau kita ni tahu usia kita ni ada 7,000 tahun lagi, kita tidur je hari ni. Tapi kita tahu, walaupun kita tak tahu bila hari kematian kita, kita tahu masa kita tak banyak. Paling lama 60 tahun, 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun, 100 tahun tu dah habis lama dah. Dah panjang sangat. Tapi kita tahu masa yang kita ada itu tidak panjang dan tidak lama, maka masa yang singkat itu akan kita isi dengan berbagai perkara yang memberi manfaat dan menggembirakan kita apabila kita meninggal dunia kelak. Orang kalau ada masa tak panjang ni, kan, kalaulah kita ni tahu tarikh mati kita, Ustaz Kamarul ada lagi 2 hari, ada lagi 2 hari, rasa-rasa 2 hari ni tidur tak? Tanyalah banduan-banduan akhir di penjara. Kalau mereka tahu bila tarikh mereka akan digantung, tanya mereka nak makan apa, tanya mereka nak apa dalam hidup. Tak. Mereka hanya terus sujud dan sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebenarnya ada tarikh, cuma tak tahu bila. Tapi orang yang tahu hakikat masanya tak panjang, maka dia lebih kuat untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk ditinggalkan. 3 poin juga untuk surah Al-Hadid. Yang pertama, Allah menciptakan seluruh alam dan isinya dan menjadikan semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih memujinya. Allah sangat berkuasa sehingga seluruh alam, isinya di langit dan di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya makhluk itu tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu, kayu, ikan, langit, arash, malaikat, semut, semua makhluk itu bertasbih. Saya tak tasbih pun Ustaz. Yang namanya manusia itu memang lalai. Al-insan yang penuh dengan sifat nisyan, lalai dan lupa. Yang tak bertasbihnya kita lah. Ataupun tak banyak bertasbih. Kan? Selain daripada itu, Allah nak beritahu tentang betapa ciptaan itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, Allah mengungkapkan segala nikmat-nikmat penciptaannya yang dapat dinikmati makhluknya berupa tanaman dan bumi yang subur. Allah sebut dalam surah Al-Hadid ini tentang bagaimana Allah menjadikan kehidupan manusia, dan Allah menjadikan selain daripada kehidupan manusia itu satu alam yang dapat berbakti kepada manusia, tanah yang subur, hujan yang membasahi bumi macam negeri Johor pada hari ini. Kan tak berhenti lagi hujan. Dingin saya di sini. Kan? Diberikan binatang ternak dan sebagainya untuk sebagai satu peringatan. Allah beritahu apa? Ini adalah nikmat yang aku berikan. Yang pertama sebagai tanda kebesaran aku. Yang kedua untuk kamu bersyukur. Dan yang ketiga atas segala nikmat ini, maka setiap orang yang menikmatinya akan diperhitungkan kelak sama ada mereka bersyukur ataupun mereka kufur. Nikmat yang kita dapat ni, nikmat sihat, nikmat rezeki, nikmat makan, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat kerja, nikmat gaji, macam-macam nikmat yang kita dapat ini, ingat dia bukan hanya berakhir begitu sahaja. Kerana apa? Kerana ia akan ditanyakan dan dinilai semula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hari, cerita panjanglah, Nabi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dalam keadaan yang sangat lapar begitu. Kemudian mereka nak makan. Setelah beberapa hari, angkat baju ada batu, kan, cerita yang masyhur lah ya. Jadi bila seorang sahabat ni dia boleh hidangkan makanan, mereka nak makan, Nabi ambil beberapa makanan dan Nabi minta dihantar di rumah Nabi SAW. Kata Nabi, ahli keluarga aku juga dah beberapa hari tak makan. Jadi ketika nak minum air tu, Sayyidina Abu Bakar mesti nak minum air lah. Nabi kata apa? Kelak di akhirat nanti, semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah nikmat air sejuk ni. Kata Sayyidina Abu Bakar, bukankah ini memang nikmat yang sepatutnya kita dapat setelah kita beberapa hari tak makan? Kita bukan membazir. Inilah baru nak minum air sejuk, baru nak makan. Kata Nabi SAW, ya, setiap nikmat yang kita rasai nikmatnya. Walaupun nikmat air sejuk nikmat tak? Nikmat. Dia tengah sejuk ni tak berapa nikmat sangat. Air panas sedap. Tapi kalau tengah panas-panas tuan, puan, tengah-tengah hari tu kau dapat cendol Allah, masuk dalam tekak teguk tu, subhanallah, nikmat. Nikmat itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan hati-hati orang yang sentiasa kufur akan nikmatnya. Dapat makan, dapat minum, dapat segala nikmat, tapi lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Allah pada kita. Cerita dia nanti dekat akhirat baru dihitung. Dekat dunia Allah tak berhentikan nikmat kepada kita. Kan ada satu hadis kursi, ketika langit berbicara kepada Allah, lautan berbicara kepada Allah, gunung ganang berbicara kepada Allah. Kata langit, biar aku hempak mereka ya Allah, hamba-hambamu ini. Mereka mengambil nikmatmu, makan rezekimu, tetapi mereka menentangmu, bermaksiat kepadamu. Kata gunung ganang, biar aku ratakan manusia ini ya Rab. Mereka makan nikmatmu, makan rezekimu, mengambil nikmatmu, tapi mereka menerhaka kepadamu. Kata lautan, biar aku tenggelamkan mereka ya Rab. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada engkau, sedangkan mereka mengambil rezekimu, memakan nikmatmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan ikut campur urusan aku dengan hamba-Ku. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, pasti kalian akan sayang kepada mereka. Sayangnya Allah pada kita, maka atas dasar kasih sayang yang luar biasa itu, maka kembalikanlah segala yang Allah berikan itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak syukur, sedikit pun syukur. Kenyang syukur senang, nak lapar, nak syukur masa lapar susah. Sakit syukur, sihat syukur. Ini luar biasa. Ini orang mukmin ni luar biasa. So, kesyukuran yang kita buat itu akan menyelamatkan kita saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, yang mana kita buat perkara yang baik ataupun tidak. Baik. Bagi surah Al-Hashr, tuan-tuan boleh tengok pada ayat 1 hingga 5 tentang poinnya. Al-Hakam, yakni pemerintah, yakni menghukum. Bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, patuhi segala arahan serta larangan dan Rasulnya agar kita dapat diberi kekuatan dan semangat cintakan Malaysia. Taat kepada ulil amri, taat kepada perintah, menjaga muhibah kasih sayang di antara kaum. Itu sebagai satu intipati dan prasyarat yang paling utama untuk memastikan bahawa Malaysia ini menjadi satu negara, rumah yang kita rasa suka untuk tinggal di dalamnya. Dalam surah Al-Hashr, dalam poin ini, kita ada 2 poin.
Yang pertama, setiap makhluk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengagungan yang tiada tara dan tiada batasnya. Kalau tuan-tuan perasan lagi, dah 3 surah kita baca. Ketiga-tiganya Allah buka dengan mengagungkan diri Allah dan dengan menceritakan betapa makhluk-makhluk ini semuanya bertasbih kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha perkasa, maha bijaksana, yang paling dengan hikmah dan kasih sayangnya menyusun takdir-takdir manusia. Jadi manusia tak selayaknya tanya, kenapa saya ni macam ni? Kenapa saya hidup dalam keluarga? Kenapa saya bukan anak raja? Kenapa saya tak handsome macam dia? Kenapa saya tak pandai macam dia? Sesungguhnya Allah telah menyusun takdir kita dengan hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin nak apa kita nak, tapi Allah bagi kita apa yang lebih kita perlu dalam susunan takdir yang maha bijaksana. Dan yang kedua, terkait dengan surah Al-Hashr ayat 1 hingga 5 ini tentang penghinaan Allah kepada kaum Yahudi, iaitu kaum Yahudi di Madinah ketika itu dari Bani Nadir. Dalam peristiwa yang panjang, Yahudi ni tuan-tuan, dia memang tak suka dengan Nabi. Sejak daripada hari pertama mereka terpaksa menerima hakikat bahawa Nabi akhir zaman itu tidak datang daripada kalangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, memuncak kebencian mereka apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi tahu mereka tak suka dengan Nabi, tapi Nabi dengan sifat kasih sayang seorang Nabi masih lagi percaya untuk mengikat tali perjanjian dengan mereka. Orang Yahudi ni kan, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, mengikat perjanjian damai. Semata-mata kata Nabi SAW untuk memastikan keadaan negara itu aman, damai dan tenteram untuk hidup bersama. Itu penting. Jadi sebagai orang mukmin kita kena tahu, ada masanya kita mungkin rasa tak puas hati, rasa marah dan sebagainya, tetapi nak beritahu keharmonian negara yang kita kecapi pada hari ini, itu nikmatnya jauh lebih besar dan kepentingannya jauh lebih utama. Jadi Bani Nadir ini, dia memang daripada 3 bangsa Yahudi ini di Madinah, memang Bani Nadir ni antara yang paling lantang untuk menentang Nabi SAW, dan kemuncak kebencian mereka apabila Nabi pulang daripada peperangan Badar dan Nabi menang dalam peperangan Badar. Orang Yahudi mengharapkan Nabi kalah dalam peperangan Badar, kan, dalam keadaan mereka tahu Nabi turun dalam keadaan tentera yang tidak cukup, tak lengkap angkatan tenteranya, kelengkapannya, kuda ada 2 sahaja, sedangkan pasukan musyrikin Mekah datang dengan pasukan yang besar, besarnya 3 kali ganda, pasukannya lengkap bersenjata dan kuda, baju besi semua lengkap. Mereka sangat mengharapkan agar Nabi dan para sahabat tewas, kalau boleh mati semuanya di Badar. Tetapi Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu, menegakkan kebenaran dan menenggelamkan kebatilan, yang mana tanpa disangka-sangka dengan bantuan dan semangat daripada orang mukmin dan bantuan daripada Allah, tentera Nabi dan para sahabat menang di Badar. Bukan sahaja menang, malah diberi kemenangan yang luar biasa. Kan, kemenangan secara total, betapa ramainya pembesar Mekah ketika itu yang mati di Uhud, mati di Badar. Kan, kata Nabi sebelum perangan, bila didengar pasukan Quraisy ini siapa yang ada, disebutkan satu-satu nama. Utbah bin Syaibah, kemudian disebutkan Abu Jahal, disebutkan Umayyah bin Khalaf. Kata Nabi SAW dengan para sahabat, sesungguhnya mereka datang membawa jantung-jantung Mekah, kan, jantung-jantung masyarakat mereka, maka ini peluang kita untuk mengalahkan dan menghapuskan mereka. Jadi bila Nabi menang di Badar, kemarahan dan kebencian mereka itu memuncak dan tak dapat disembunyikan lagi, yang akhirnya 6 bulan selepas daripada peristiwa kemenangan Nabi dan para sahabat di Badar, Nabi melakukan serangan ataupun Nabi bertindak balas kepada Bani Nadir ini untuk menghalau mereka. Ceritanya panjang, saya ringkaskan. Seorang wanita muslimah masuk pasar mereka yang diganggu tentang kehormatannya, seorang sahabat lelaki Ansar mempertahankan wanita tersebut dan membunuh orang yang ganggu tadi. Akhirnya lelaki tersebut juga dibunuh, dan mengisytiharkan ketika itu Nabi dengan para sahabat mengatakan bahawa bila nyawa telah jatuh gugur, maka darah yang gugur itu darah yang hak. Maka Nabi dan para sahabat memerangi Bani Nadir, yang akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah, yang menuju sebagainya ke Khaybar, dan sebagainya menuju ke Al-Azriyah, lebih kurang 6 bulan selepas peperangan Badar. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hashr ayat pertama hingga ayat kelima ini peristiwa tersebut. Okey. Baik. Seterusnya boleh tengok surah Al-Hashr ayat 18 hingga 21.
Uh, ada 3 juga poin. Okay. Yang pertama, pesanan dan nasihat buat orang mukmin. Kukuhkan keimanan, laksanakan perintah dan jauhi larangan. Takutkan Allah akan setiap sesuatu yang dilakukan kerana setiap sesuatu itu dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Macam poin pertama nak beritahu, Allah cakap dengan kita, wahai orang mukmin, hidup dekat dunia ni mudah sahaja. Yang pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua, laksanakan perintah. Yang ketiga, jauhi larangan. Yang keempat, bertakwa, takut kepada Allah atas apa yang kalian nak buat ataupun atas apa yang kalian nak tinggalkan. Nak buat sesuatu pastikan kerana Allah, nak tinggalkan sesuatu pastikan kerana Allah. Iman, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 4 ini adalah sebagai satu jaminan, kata Allah kepada orang mukmin, kalau kalian lakukan, maka balasan yang baik kelak menanti di negeri akhirat. Kerana setiap manusia itu akan dibalas mengikut kepada apa yang dikerjakan di dunia. Baik amalannya, baik balasannya. Buruk amalannya, buruk balasannya. Ustaz, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Yang Maha Pengampun itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita beramal dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan amalan-amalan saleh itu mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Okey. Yang kedua, peringatan kepada orang beriman, jangan mengikuti jejak orang kufur, sama ada kufur akidah ataupun kufur nikmat. Allah ingatkan pada orang beriman. Orang fasik yang seakan lupa bahawa antara yang menyelamatkan mereka kelak di akhirat adalah amal dan ketaatan mereka. Orang yang buat jahat atas dunia, yang buat maksiat, yang meninggalkan ketaatan, mereka ini seakan-akan macam tak pasti dan tak tahu, ataupun buat-buat tak tahu apa yang mereka kerjakan di atas dunia ini, apa yang mereka buat di atas dunia ini, kelak ada balasannya di akhirat. Cuba tanya, orang yang buat maksiat, awak buat macam ni, rasa-rasa awak masuk syurga ke neraka? Oh, neraka. Tahu. Kalau kita baca dalam surah Baqarah, ada statement orang Yahudi, dia kata apa? Kami tahu kami akan masuk neraka. Cuma mungkin tak lama lah dalam neraka tu. Orang Yahudi berfahaman begitu. Maksudnya mereka tahu kejahatan yang mereka lakukan itu, ganjarannya kelak neraka, tempat yang buruk. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran ini, mereka ini tahu, tapi Allah kata apa? Tapi tak boleh berhenti buat jahat ni. Seakan-akan macam tak tahu yang jahat itu kelak akan dibalas jahat. Orang mukmin yang dah tahu perkara tersebut, maka jangan sampai tergelincir daripada melakukan kemungkaran. Dan yang ketiga, daripada surah Al-Hashr ayat 18-21, ayat 21 ni adalah ayat yang masyhur. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini ayat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai memberitahu kita besarnya tanggungjawab khalifah. Kita ini semuanya khalifah. Kita ini semuanya pemimpin. Kalaupun bukan pemimpin orang lain, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin masyarakat, bukan pemimpin keluarga, kita adalah pemimpin kepada diri kita. Kita yang nak bawa hidup kita ni pergi mana, bukan orang lain. Kita yang menentukan perjalanan kita ini, sama ada kita nak pilih jalan yang betul ataupun jalan yang salah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 21 ini, kan, kalau kalian lihat Al-Quran yang kami turunkan itu diturunkan di gunung, maka gunung tersebut akan hancur lebur. Nak beritahu beratnya syariat. Tapi syariat yang berat ini didukung oleh seorang Nabi, Nabi SAW, yang dibekalkan kepada kita sebagai satu buku panduan yang lengkap untuk kita berjalan. Kenapa ia berat? Kerana ia datang dengan amanah dan tanggungjawab. Agama ini yang datang kepada kita sebagai orang yang mempunyai akal yang sihat, hati yang bersih, hati yang mempunyai fitrah, maka agama yang datang kepada kita ini datang dengan amanah dan tanggungjawab. Kita dah tahu dah wajib kena semayang. Maka kalau kita tak semayang, kita bertanggungjawab atas apa yang kita buat. Amanah yang akan dipersoalkan. Syariat yang aku turunkan kepada kalian, Al-Quran yang aku utuskan daripada seorang Nabi itu, apa yang kalian usahakan. Baca tak setiap hari Quran ni? Kan? Tak Ustaz, kalau ada Quran awal pun kita tengok. Belum terlambat untuk berubah. Okay? Belum terlambat. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Baca Quran, tadabbur Quran, sebahagian daripada apa? Amanah dan tanggungjawab. Orang yang tak lepas Quran, dia macam tahu setiap hari bahawa Al-Quran yang dia dapat itu
bahagian daripada amanah yang Allah berikan dalam bentuk syariat kepada kita untuk kita lihat, amalkan dan patuhi apa segala yang tertulis di situ. Ingat, orang yang mematuhi syariat, memikul beban Quran ini, beban kalamullah ini, Nabi, para sahabat sampai kepada kita, kalau berjaya mengikuti syariat itu dengan jalan yang benar dan betul, maka manusia itu lebih baik daripada malaikat. Tetapi seandainya gagal memikul amanah itu, memikul syariat dan agama ini dengan betul, maka Allah sebut dalam Quran, balhum adhal. Mereka itu orang yang sangat teruk, ada mata tak nak melihat, ada telinga tak nak mendengar kebenaran. Mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Jadi kita faham amanah yang kita ada pada hari ini adalah suatu amanah yang berat dan besar, yang gunung pun kata Allah tidak mampu memikulnya, tetapi manusia yang kerdil ini mampu memikulnya, maka pikullah dengan pikulan yang penuh tanggungjawab untuk akhirnya kita memulangkan semulanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik dan Allah suka untuk melihatnya. Baik, seterusnya surah As-Saff. Berapa minit lagi kita ada ni? Alhamdulillah. Sempat 20 minit lagi. Baik. Boleh tengok dalam surah As-Saff ayat 1 hingga 6. 3 poin utama yang saya gariskan di sini sebagai poin tadabburnya. Yang pertama, ancaman kepada mereka yang berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Ini celaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lidah mereka tidak selari dengan hati mereka. Orang munafik lah ya. Sebagian mengatakan orang munafik. Sebagian mengatakan orang yang berbohong dan berdusta walaupun dia beriman. Sebagian mengatakan orang yang qauludzur, orang yang bersaksi palsu. Sebagian mengatakan orang yang bermuka-muka. Munafik ni memang cerita, memang orang bohong lah, ya tak? Kan, memang sifat munafik ni memang sifat bohong. Kan, dia kata dia beriman, dia semayang belakang Nabi, tapi penuh hati dia tu dengan kebencian. Sebagian mengatakan orang yang memberi penasihat yang baik kepada orang. Kan, kita ni kena buat baik, kita ni kena semayang, kita ni kena tutup aurat, kita ni jangan buat maksiat. Dalam masa yang sama, hati dia penuh dengan maksiat. Dia cakap tapi dia tak buat. Ini juga ancaman kepada orang-orang yang manis berkata-kata, manis memberi peringatan, manis bercakap, tetapi dalam hati mereka itu tidak selari dengan apa yang mereka katakan. Okay? So ini adalah konsep pertama daripada surah As-Saff ayat 1 yang mana Allah mencela orang yang pandai berbicara tetapi dalam hati mereka berbeza dengan apa yang mereka katakan. Yang kedua, orang yang berbelah bagi saat perintah jihad diturunkan. Sedangkan dahulu mereka lah orang yang berkobar-kobar hendak pergi berperang. Okay. Menceritakan tentang bagaimana ada sebahagian daripada orang ataupun sahabat Nabi SAW yang ketika belum lagi syariat diturunkan untuk berperang, mereka ini berkobar-kobar nak menghapuskan musuh Allah. Tak sabar-sabar nak berperang. Kan, kita lawan je, kita perang je. Nabi kata tak boleh. Kita ni nak buat apa-apa kena tunggu wahyu daripada Allah. Allah belum izin lagi kita berperang. Masih dalam fasa berdakwah secara baik. Kan, tak apa kita perang je, berkobar-kobar nak pergi berperang. Kan, bukan semua. Ni ada sebahagian daripada orang beriman begitu. Ketika itu. Tetapi apabila perintah berperang, Allah bagi green light, turun wahyu yang mana Allah mengizinkan untuk mereka pergi berperang. Bahkan perintah untuk pergi berperang ketika Nabi menyeru panggilan jihad, mereka jadi takut. Kan? Allah, kenapa pula turun perintah perang sekarang ni kan? Kita ni belum lengkap lagi, orang belum ramai lagi, senjata belum lengkap lagi, kuda pun tak ramai, tak banyak, baju besi pun belum ada. Banyak alasan dan gerun dalam hati mereka untuk pergi berperang. Sebab itu Allah sebutkan orang yang berbelah bagi untuk pergi berperang. Baik. Yang ketiga, Allah mengkisahkan kisah dua orang Nabi yang turut disakiti oleh kaum mereka, iaitu kaum Nabi Musa. Kan Nabi Musa bertanya, kenapa kalian ini wahai Bani Israel, kalian kan tahu aku ini seorang Nabi, kalian kan tahu ini aku ni utusan Tuhan, tapi kalian selalu menyakiti aku dengan perbuatan dan kata-kata kalian. Nabi Isa juga diceritakan tentang bagaimana melayani orang yang memfitnah Siti Maryam, yang memfitnah ibunya, yang tidak menerima kenabiannya. Jadi dua kisah ini seakan-akan sebagai satu pujukan Allah Subhanahu Wa Taala
yang diceritakan kepada Nabi SAW sebagai satu dipanggil sebagai apa ya? Semangat. Kan? Menaik semangat. Allah ceritakan bahawa wahai Muhammad, kalau orang tolak engkau, orang tak terima dakwah engkau, orang sakiti engkau dengan perbuatan dan kata-kata, orang minta mukjizat. Muhammad, kalau betul Nabi cuba belah bulan. Dah dibelah bulan, kata tukang sihir pula. Minta macam-macam mukjizat, dah ditunjukkan mukjizat, dia kata Nabi ni orang sihir. Hui, kuat betul sihir Muhammad tu, dia kata. Jadi sebagai manusia ada masanya terasa juga. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bukan kedukaan itu, rasa kecil hati, rasa luka hati, orang tak terima dakwah dan sebagainya, itu bukan hanya dialami oleh dirimu, tetapi ia sebagai satu fitrah bagi seorang Nabi. Kan Nabi Musa juga begitu dengan Bani Israel, Nabi Isa juga begitu dengan kaumnya. Bahkan bukan hanya dua Nabi, tetapi seluruh Nabi yang kalau sampai ceritanya kepada kita 24 orang Nabi, itu tidak mudah perjalanan dakwah mereka. Nabi Nuh sendiri dakwahnya 1000 tahun. Dakwah sahaja 1000 tahun. Kemudian berapa orang yang beriman? Tidak. Disakiti rohani dan jasmani mereka. Nabi Lut dan banyak lagi Nabi-Nabi yang memang fitrah mereka itu disakiti apabila orang tidak lagi mahu mengikut dan mendengar nasihat mereka. Baik. Selesai surah As-Saff ayat 1 hingga 5. Kemudian boleh buka ayat 10 hingga 13. Surah As-Saff mesti surah yang sama. Ada 2 poin yang kita nak bawakan di sini. Yang pertama, Allah menawarkan orang mukmin perniagaan yang dijamin tak rugi. Tijaratan lan tabur. Niaga atas dunia ni, bila nama meniaga, nama pelaburan, boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Pandai meniaga, untung. Tak pandai meniaga, melingkup kata orang. Jadi perniagaan atas dunia ni ada untung ada rugi. Perniagaan yang Allah tawarkan untuk orang mukmin ini tijaratan lan tabur kata Allah. Perniagaan yang tidak akan rugi. Yang pertama, tak perlu keluar modal. Hanya perlu beribadah. Tidak perlu keluar modal yang banyak dan besar. Tak tentu modalnya, ikut kemampuan kita. Apa modalnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu perniagaannya? Perniagaannya adalah ia adalah iman kepada Allah, kesudian mereka untuk berjihad, menginfakkan harta mereka, menginfakkan jiwa raga mereka, menginfakkan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita keluarkan pada jalan Allah, walaupun hanya dengan RM1 duit yang kita masukkan ke dalam tabung untuk kita dermakan, semuanya itu adalah satu perniagaan yang menguntungkan dan tidak rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berniaga dengan Allah, Ustaz. Jadi Allah berharapkan kita punya perniagaan tu tak. Duit satu dunia ni kalau kita infakkan pun tak sedikit pun menambah kekayaan Allah. Tasbih kita ni 1,000,000 kali kita sebut la ilaha illallah, tak sedikit menambah kemuliaan Allah. Allah tak berhajat kepada kita sedikit pun. Tetapi yang kita infakkan, harta kita, wang ringgit kita, tenaga kita, masa kita, ni 1 jam ni yang kita infakkan untuk Quran Hour ni, ganjarannya ada di sisi Allah. Facebook tuan-tuan, data phone tuan-tuan yang nak tengok live saya ni, ada nilaiannya di sisi Allah. Bahagian daripada perniagaan yang untung, tidak rugi, bahkan sangat hebat dia punya ganjarannya. Sebab Allah janjikan, Allah menawarkan orang beriman, dia harus beriman dan mengeluarkan itu. Orang kaya boleh sedekah banyak-banyak. Orang banyak makanan boleh sedekah makanan. Orang tak ada duit, tak ada makanan, ada tenaga, infakkan tenaga. Para sahabat, keluarga, diri, nyawa, harta, infak, semuanya. Setiap orang itu ada nilaian. Jadi orang miskin, orang tak ada duit, dia tak perlu bersedih. Sebab apa? Boleh jadi sama nilaian RM1 dia dengan 1,000,000 orang kaya yang sedekah. Di sisi Allah, bukan jumlah. Jumlah tu bonus. Tapi keikhlasan untuk memberi adalah bahagian daripada perkara yang Allah suka untuk melihatnya. Dan poin yang kedua, atas pengorbanan mereka itu, segala kebaikan itu kembali kepada kita. Kita kalau sedekah tuan-tuan, bukan baiknya pada Allah. Kita sedekah pada orang, orang tu dapat manfaat sedekah kita. Tapi kebaikan itu balik pada kita.
rezeki jadi berkat. Kadang-kadang kita tanya Allah bagi kita macam-macam ni sebab apa? Bagi kerja, badan sihat, ada kereta, ada rumah, anak-anak berjaya. Kadang-kadang dengan satu sedekah senyuman kita pada orang miskin. Orang minta terima, kita senyum. Kan? Bagi tidak je. Kan? Tapi senyuman kita itu sekurang-kurangnya melegakan perasaan dia. Bagi RM1 beli tisu, balik sembahyang Jumaat masuk RM2. Yang kecil-kecil itu, kata para ulama, mungkinlah yang telah menyelamatkan kehidupan kita pada hari ini. Di sisi Tuhan, begitu nilaiannya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjanjikan orang yang berinfak, mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka di jalan Allah dengan kapasiti mereka itu, Allah menjanjikan yang pertama pengampunan dan pembebasan daripada api neraka. Orang yang bebas daripada api neraka ini, tuan-tuan, kat mana tempatnya? Pastinya dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian saya kena laju sikit tuan-tuan. Kita ada 1 jam saja. Jadi kalau nampak saya ni macam berlari, minta maaf. Kan? Kita ada 3 surah lagi yang saya ingat ada lebih kurang 9 minit sempat, insyaAllah. Baik, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 5. Ada 3 poin. Yang pertama, Allah mengagungkan dan memuji dirinya dan tiada satu pun kekurangan dan kelemahan. Allah mengangkat dirinya, mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beritahu bahawa Allah tidak ada satu pun kelemahan dan kecelaan. Mustahil bagi Allah ada kelemahan. Allah mengutuskan seorang Rasul sebagai bukti kebesaran dan kemuliaan Allah yang tidak pernah membaca dan menulis bagi Nabi SAW, Nabiul Ummi. Seorang Nabi yang tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Kalau sifat tak pandai membaca, sifat tak pandai menulis, itu ada pada saya, maka ia kekurangan saya. Dianggap sebagai satu kekurangan. Ustaz Kamarul tu jangan kata membaca, nulis pun tak pandai. Sifat itu kurang pada saya. Tapi sifat ini ada kepada seorang manusia yang paling terbaik, bahkan makhluk yang paling mulia. Maka kata para ulama, sifat yang ada pada Nabi yang tidak boleh membaca dan menulis adalah bahagian daripada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diterjemahkan kepada diri baginda Nabi SAW. Nak beritahu ilmu yang kita ada ini, gudangnya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang yang tidak boleh membaca dan menulis tetapi mampu menyebarkan agama ini, memimpin masyarakat dan umat seluruhnya, sehingga itu ilmu tu sampai kepada kita. Pandai mengaji, pandai semayang, pandai jadi pemimpin, pandai mentakbir, pandai serba-serbi hidup kita sebagai orang mukmin. Siapa yang bawa? Itu seorang Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Sebagai satu dalil bahawa semua ini adalah daripada hazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pandai hari ini bukan pasal kita pandai. Boleh baca hari ini bukan pasal kita punya ilmu. Tetapi kerana Allah izinkan kita ada sekelumit ilmu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang takabur dan bongkak dengan ilmu dia, orang ni tak sedar diri. Kan? Tak sedar diri. Oh, saya ada doktor. Saya pakar matematik. Kan? Orang yang merasa bangga dan ujub dengan ilmunya, dia kalau tahu hakikat keilmuan tersebut, malu dia. Tuhan itu kan maha bijaksana. Segala ilmu itu diberikan kepada apa yang dia nak bagi kepada seseorang. Baik. Dan yang seterusnya, ancaman untuk orang yang menerima syariat, baik orang Yahudi ataupun Islam, walaupun dalam ayat dikata apa, orang Yahudi yang menerima kitab-kitab mereka dan mereka menyeleweng dan tidak menepati apa yang ditulis dalam kitab tersebut, mereka hanya memilih mengikut hawa nafsu mereka, maka mereka itu adalah orang yang tercela dan tidak mendapat petunjuk. Tapi bukan hanya orang Yahudi sahaja. Siapa-siapa orang yang menerima syariat, yang menerima kitab, dia ambil apa yang dia nak ambil saja. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia baca Zabur ke Taurat ke Injil ke, dia baca ni, dia ambil apa yang dia nak je. Betul Orang baca Quran, boleh kahwin 4. Yang itu je dia ambil. Yang suruh berjihad, yang suruh infak harta, yang suruh bangun malam, yang suruh begini, ni tak kena dengan saya lah. Saya ambil ni. Yang ni boleh kahwin 4. Saya ambil. Orang yang hanya mengambil agama ini bahagian daripada mengikut hawa nafsu mereka, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati, orang ini orang yang tercela dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu agama ini sifatnya syumul. Agama ini sifatnya menyeluruh.
Jadi kalau kita terima semuanya, buat semuanya, amal semuanya, barulah kesyumulan agama itu dapat kita nikmati dan jalani sebagai seorang hamba yang beriman. Hati tentang agama yang kita terima. Kemudian daripada surah At-Taghabun ayat 1 hingga 6. Yang pertama, Allah Maha Agung lagi Maha Suci, terlepas daripada segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Dan yang kedua, sebahagian manusia telah mendustakan Allah sedangkan mereka diciptakan dengan penuh kehinaan dan kelemahan. Allah nak beritahu dalam ayat 1 hingga 6 ini, Allah puji diri dia. Aku ni yang maha besar, aku yang maha hebat, aku yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam, menciptakan langit dan bumi dan isinya. Tetapi ada manusia yang aku ciptakan itu yang akhirnya melawan aku, yang akhirnya mengingkari aku. Sedangkan mereka itu, kata Allah, aku yang ciptakan, yang asalnya daripada satu air, pancaran air, yang air yang hina itu kalau jatuhlah ke tanah, kata orang, ayam tak patut, itik pun tak sudu, tak lalu tengok air itu. Tapi kerana air yang setitik itu menjadi asbab hari ini lahirnya kita ke dunia, dah besar, menyombong pula. Allah sebut begitu. Jadi orang manusia yang hidup atas muka bumi ni, yang menyombong, yang menongkat langit ni, dia orang tak sedar diri. Orang yang tak tahu diuntung, orang yang tak tahu asalnya itu daripada mana. Sedangkan Allah menciptakan kita itu dengan kekuasaannya untuk bila kita tahu penciptaan kita, man arafa nafsah, arafa rabbah, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Baik, dan surah yang terakhir bagi program Malaysia Quran Hour ini daripada surah Al-A'la, iaitu yang pertama, Allah menyebut akan kebesaran dan nikmat yang diberikan kepada manusia dan nikmat yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai pembawa risalah untuk memberi peringatan kepada orang yang ingin menerima peringatan dan orang yang ingin beringat. Nabi datang bawa risalah. Ada dua orang. Seorang yang langsung tak nak terima peringatan, seorang lagi yang nak beringat dan menerima peringatan. Apa kesannya? Yang kedua Allah sebut yang tidak akan gagal dan siksa dan yang tidak hidup dan tidak mati. Orang yang tak terima peringatan ini, orang ini akan gagal dunia dekat akhirat. Hidup dekat akhirat ni, orang kena siksa dalam neraka ni, dia tak hidup dan tak mati. Macam mana tu? Hidup pun tidak, mati pun tidak. Siksanya begitu. Orang yang tak nak terima peringatan, orang yang terima peringatan adalah orang yang sentiasa mendapat nikmat di akhirat, yang sentiasa sujud dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, tidak lebih daripada baik melainkan apa sahaja yang menerima kenikmatan di negeri akhirat. Allah beritahu dalam surah Allah ini apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya apa yang kalian lihat kat dunia, rumah cantik, kereta besar, wajah yang cantik, makanan yang sedap, apa sahaja yang ada di dunia, ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu juga satu negeri yang jauh lebih baik untuk kalian dan lebih kekal abadi untuk selama-lamanya. Dunia ini sedap-sedap sementara, cantik-cantik sementara, baru-baru sementara, wangi-wangi sementara. Tak baik dan tak kekal. Akhirat juga baik dan kekal selama-lamanya. Maka bagi orang yang begitu, mengetahui hakikat surah Al-A'la, akan mengetahui bahawa yang harus diusahakan adalah kehidupan akhirat, yang mana dunia ini hanya untuk sebagai perjalanan yang harus kita jaga dengan baik agar kita dapat keluar dan selamat daripada dunia ini, meninggalkan dunia dalam keadaan kita selamat dan menuju ke akhirat untuk kita hidup selama-lamanya, mudah-mudahan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir dalam pengusian yang 1 jam ini, yang padat, saya fikir dengan beberapa poin-poin yang dapat kita ambil. Yang pertamanya 3 motivasi daripada surah Al-Muluk tadi tentang keberkatan, mengingati kematian dan juga amal kebaikan yang kita lakukan, dan juga daripada 7 formula, daripada 7 surah yang saya baca panjang lebar tadi kita baca, mudah-mudahan memberi manfaat khususnya kepada saya yang bercakap, telinga saya yang paling dekat, hati saya yang paling dekat mendengar dan memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan pengkongsian ini dapat memberikan kita satu makna baru dalam kita nak menyambut hari kemerdekaan kita pada esok hari, dan mudah-mudahan kita doakanlah Allah mengangkat segera wabak penyakit
kemerdekaan di negara kita ini dan memberikan kita nikmat kemerdekaan yang kekal seterusnya sehinggalah selama-lamanya. Saya fikir itu sahaja. Terima kasih atas perhatian, atas penganjuran mention Quran Hour sebenarnya Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Jadi saya fikir itu sahaja. Mohon maaf atas kekurangan daripada diri saya. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.